Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Saya Nur Syahada binti Nizamuddin, merupakan pelajar Diploma Pendidikan Awal Kanak-kanak semester 5. Untuk tugasan saya pada hari ini, saya akan membentangkan teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Pengenalan objektif tugasan bertujuan mendedahkan pelajar dengan kemahiran menilai tingkah laku kanak-kanak berdasarkan teori. Teori terpilih ialah teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Siapakah Albert Bandura? Albert Bandura dilahirkan pada 4 Disember 1925 di sebuah bandar kecil di Kanada. Memperolehi ijazah dari University of British Columbia pada tahun 1949. Selepas hanya 3 tahun belajar, kemudian beliau melanjutkan pelajaran ke sekolah siswaza di University of Lowell. Beliau juga menyambung PhD dalam psikologi klinikal pada 1952. Terbaik dikenali untuk Bobodor Studies, pembelajaran observasi, teori pembelajaran sosial dan keberkesanan diri. Teori pembelajaran sosial Albert Bandura. Teori pembelajaran sosialis menekankan pembelajaran melalui proses pemodelan, pembelajaran melalui pemerhatian atau peniruan. Proses pembelajaran melalui pemerhatian tingkah laku model sebagai pemodelan. Tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Contoh, seorang anak memerhatikan ibu bapanya bergaduh, anak itu mungkin akan meniru tingkah laku itu. Seterusnya, contoh Bobodor eksperimen. Rumusan tingkah laku kanak-kanak dipelajari melalui peniruan atau pemodelan. Hasil keseluruhan eksperimen, kumpulan A, tingkah laku lebih agresif dari orang dewasa. Kumpulan B tidak menunjukkan tingkah laku agresif. Jenis-jenis peniruan ada 5, iaitu peniruan langsung melalui pemerhatian. Contoh, penonton meniru gaya bermuzik yang diminati. Kedua, peniruan gabungan. Peniruan dengan menggabungkan tingkah laku model-model berlainan. Contoh, meniru gaya melukis dari pelukis kenal, kemudian menghasilkan lukisan sendiri. Ketiga, peniruan tidak langsung melalui imajinasi. Contoh, meniru watak-watak yang dibaca di dalam buku. Peniruan sekat laluan. Peniruan yang hanya sesuai dalam situasi tertentu sahaja. Contoh, memakai baju berfashion untuk konsert sekolah. Peniruan tak sekat laluan. Tingkah laku yang ditiru boleh ditunjukkan dalam apa je situasi. Contohnya, meniru tingkah laku kita semula bahan buangan. Proses pemodelan teori Bandura mempunyai 4 langkah, iaitu proses 1 pemerhatian, proses 2 mengingati, proses 3 reproduksi, proses 4 penegahan dan motivasi. Komponen membentuk personaliti mengikut Bandura. Tingkah laku iaitu ceria, sabar, cemburu, cepat marah dan lain-lain. Kerangka kognitif personal, bahasa, kreatif dan imajinasi. Persekitaran, ibu bapa, keluarga, guru dan rakan sebaya. Seterusnya, implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran. Rakan sebaya sebagai model, guru boleh menggunakan pelajar yang cemerlang dan terpilih untuk menunjukkan tingkah laku model yang baik di dalam kelas. Modifikasi tingkah laku, guru haruslah menunjukkan contoh dan teladan yang baik seperti tidak meninggikan suara dan bersopan santun di dalam bilik darjah. Seterusnya, guru sebagai role model dan model simbolik. Guru mestilah mempunyai tingkah laku dan perwatakan positif supaya pelajar dapat meniru tingkah laku guru yang baik itu. Penyampaian guru juga perlulah menarik dan cekap agar dapat menjadi role model kepada pelajar. Jadi kesimpulan kepada saya punya slide ni adalah teori ini amat penting kerana perkembangan moral kanak-kanak dipengaruhi oleh ibu bapa, rakan dan juga guru. Di dalam Peterson pada tahun 1980
89 yang mendapati bahawa di rumah yang mana terdapat sekurang-kurangnya seorang kanak-kanak yang agresif mempunyai persekitaran rumah yang menggunakan hukuman fizikal dan jeritan. Sekian saja saya punya slide dan video. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.